رضينا بالله وبمحمد نبينا ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد Mari kita dengar surah Al-Fajr, iaitu manusia biasa terhalang daripada tauhid kerana terpedaya dengan kehidupan dunia. Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, kerana dia tahu kan? Lepas tu dia beritahu pada hamba dia, orang yang mana sibuk ataupun terperangkap dengan dunia, dialah dia akan tolak tauhid. Kadang-kadang dia tolak tauhid kerana dia terlampau cinta pada dunia, tidak ada masa untuk dengar wahyu, lalu jadi jahil tauhid. Apabila jahil tauhid, dia terjerumus dalam syirik, mati dengan keadaan kufur. Selagi cinta dunia menyebabkan dia cinta pada kedudukan dan pangkat, sehingga dia akan jadi orang yang tergamuk, tolak tauhid atas dasar jaga kedudukan dan pangkat, maka dia diumbar dengan sebab kafir kerana degil. Semua itu berpunca pada dunia. Dunia menyibukkan orang sampai jadi jahil dia, mati dengan keadaan jahil, kekal dalam itu, mati dengan keadaan degil. Jadi cinta dunia sampai tahap tidak bersedia untuk menerima. Dia jadi masalahnya terhalang dengan hijab. Dia tengok Nabi orang miskin, pengikut Nabi orang rumah, lalu dia duduk jaga kedudukan dia, mati gitu. Dia tahu hak Nabi ayat betul, tapi hijab dia panggil. Hijab kerana cinta dunia, cinta pakat dan kedudukan, tidak rela nak turun darjah. Maka apabila Allah kata jika tidak rela turun darjah, walaupun nampak betul tahu, dia akan jadi mati kufur seperti Abu Talib, seperti Raja Rum. Raja Rum pun dia tahu Nabi kita ni Nabi yang benar. Kalau kata dia mampu untuk pergi jumpa Nabi Muhammad, maka dia akan mari. Tapi keadaan dan kedudukan dia tu tidak membenarkan dia, maka kafir, mati kafir ya, dengan keadaan degil. Imam Bukhari buat satu bab, berakhirnya Kaisar Rum, walaupun dia tahu Nabi benar, dia ikut ajaran Nabi itu akan selamat, tapi dia berakhir dengan mati kufur kerana tidak rela meletakkan jawatan sebagai Raja Rum. Tidak rela. Maka Allah Ta'ala kata, jika tidak ada sifat korban gitu semua, maka tidak layak masuk syurga. Dekat dia beritahu, kalaulah aku boleh pergi jumpa Muhammad, aku akan mandi daripada air kaki basahan Nabi Muhammad. Betapa mulianya orang itu. Maka bila dia tanya khabar menteri-menteri dia, semua menteri dia lawan dia. Maka kalau dia jadi orang Islam, maka dia akan dibuang daripada jawatan raja, boleh jadi akan dibunuh. Kalau tidak pun jadi rakyat biasa. Jadi bimbang pada kedudukan Raja Rum yang mengetahui kebenaran Nabi Muhammad SAW, setelah ditanya, dia mati kufur, dia bagi mati lagi karena cinta pada kedudukan sebagai Raja Rum. Dia bukan tak tahu tu. Bila dia tanya Abu Sufyan tentang alamat-alamat Nabi, Abu Sufyan wayak semua sekali. Dia kata, beginilah Nabi, inilah Nabi, inilah Nabi. Sebab apa yang kami tahu daripada kitab Injil kami pun beginilah. Semua
Semua Abu Sufyan wayak hak Nabi masa tu, Abu Sufyan tu kafir lagi. Bila wayak hak Nabi, maka Kaisar kata semua, seandainya aku boleh sabar kat dia, aku akan buat begini. Sehingga Abu Sufyan kata, Raja Bani Al-Asfar, Raja orang putih pun telah ikut Muhammad dia. Raja orang putih pun telah terpikat, terpedaya dengan anak Ibn Abi Kafsyah, anak yang dipelihara oleh puak akak Nabi bagai puak susu dia. Abu Kafsyah ni merupakan orang yang Nabi masa kecil, orang biasa kapung. Jadi dia tak kata Muhammad, dia kata orang yang dipelihara oleh budak orang tua, orang miskin itu. Maknanya Raja Bani Asfar, Raja orang putih pun masih sudah terpikat dan terpengaruh dengan Muhammad. Mana Abu Sufyan faham, maknanya apabila jawapan dia telah jawab, lalu keputusan daripada jawapan Abu Sufyan itu, Kaisar Rum kata bini jawapan, sehingga lahir dalam hati Abu Sufyan ni, Raja Rum pun anak ikut Nabi juga, mana nak ikut Muhammad juga. Kemudian Abu Sufyan masuk Islam lah. Kemudian Abu Sufyan masuk Islam, dia beritahu perkara ni kepada Nabi ni. Ada riwayat ni, riwayat Ibn Abbas dalam kitab Bukhari. Maknanya berakhirnya orang Raja Rum bukan kerana tidak jahil, bukan kerana jahil, kerana degil. Dan degil ni datang akan rasa dorongan untuk jaga kedudukan. Allah tak bagi iman pada seseorang kalau dia jaga protokol berbanding dengan iman, berbanding dengan agama, mati kufur. Soalan bagi dia ni, nilai tauhid ni nak bandingkan kedudukan darjat dia, tidak boleh. Comel dah tapi sahabat narak tinggal jawatan tak berat gitu. Jadi dia rela mati gitu, degil atas rasa cinta dunia. Jadi dua jenis inilah yang biasanya manusia tu tolak tauhid. Kita baca dah kemarin, Allah Ta'ala beritahu. Hak ni pula kita nak baca ni, manusia walaupun dia tidak infak untuk agama, dia akan infak juga harta untuk sia-sia. Dia buat habis juga harta. Adalah benda-benda yang akan berhabis harta, bukan saja boleh pahala, bukan khusus saja boleh pahala dan dosa. Dia buat habis harta dia dengan cara-cara dia. Nampak saja dia tak infak pada agama, dia kedekut untuk agama saja, untuk menyebabkan boleh pahala untuk dia. Lepas tu dia kedekut. Tapi hak tidak boleh pahala, boleh dosa tu dia boleh berhabis. Allah sebut dalam surah. Apabila tauhid adalah hati orang, dia infak harta pun tak kena. Sebab syarat makbulnya infak ni, pertama masrafnya betul lah. Tempat yang dia nak infak tu memang Allah Ta'ala kata memang boleh pahala dah ni. Yang kedua, infak dia pun ikhlas kerana Allah. Itu syaratnya. Barulah dia kira makbul, boleh jadi sahih akhirat dia. Kemudian Allah Ta'ala beritahu, la uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan negeri Mekah. Negeri Mekah ni maknanya negeri yang orang akan susah banyak dengan dia. Ibrahim dulu susah banyak dengan negeri Mekah ni. Ismail dulu pun, zaman dia pun susah banyak dengan negeri Mekah ni. Nabi Muhammad SAW pun dengan sebab duduk negeri Mekah ni susah banyak. Di sini Allah sebut negeri, Allah nak beritahu orang yang duduk dalam negeri ni yang susah kerana agama dia. Wa anta hillu bihadzal balad. Dia dua terjemahan. Terjemahan pertama, kamu wahai Muhammad satu hari akan masuk juga dalam negeri Mekah ini dengan cara aman, dengan cara halal. Lani orang Mekah akan ambak putubik. Nah, niat tu nak bunuh Nabi tapi tak boleh bunuh. Nabi tu dulu lagi. Dengan cara-cara Allah Ta'ala ilham kepada dia, Allah wahyu kepada dia. Kalau kira-kira orang kafir tu nak bunuh Nabi, buat keputusan muhkamah nak bunuh Nabi. Mana orang Mekah ni ambak Nabi. Susahnya Nabi duduk kapur kerana tauhid. Tapi Allah beritahu, walaupun dia alih halau keluar suatu hari dulu, dia masuk balik. Wa anta hillu bihadzal baladi, dan kamu akan masuk balik dengan cara aman di dalam negeri Mekah ni. Mula maka Nabi mari tahun 8 Hijrah. Selepas 8 tahun duduk luar negeri, balik semula ke Mekah dengan keadaan balik sebagai pentadbir Mekah. Terjemah kedua, wa anta hillu bihadzal baladi, dan kamu akan jadi halal perang dalam negeri Mekah ni. Negeri Mekah ni tak boleh perang
tanah haram kan ni, masjid haram kan ni, kena hormat. Nak perang luar, jangan cuma perang dalam tanah haram gitu. Tapi untuk Nabi, Allah bagi halal Nabi perang. Dan kamu Muhammad halal berperang suatu masa nanti untuk masuk kota Mekah. Dan dalam riwayat pun ada semua Nabi masuk kota Mekah ni dua kumpulan. Satu kumpulan perang, satu kumpulan berdamai. Jadi masuk. Nak ayat kitanya susah. Mekah ni tempat orang susah untuk agama. Tak ada boleh free agama mudah-mudah dah. Dia kena susah. Macam kita ni susah lah sikit mari ngaji kau. Nak boleh mudah-mudah duduk rumah kita, itu bukan cara agama. Kena susah. Jadi Allah Ta'ala beritahu susah tu kena ada. Jadi aku bersumpah dengan bumi Mekah ni, bumi yang susahkan agama. Dua-dua Nabi, Nabi aku, Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad ni memang bersusah banyak dia di Mekah ni. Mungkinlah Mekah sana, mu akan ingatlah betul ke mata dah tengok Mekah ni tempat orang susah. Sebab Hajar susah, Ismail susah, dan Nabi Muhammad sendiri pun susah. Boleh jadi tak ada tempat dalam Mekah ni lorong-lorong tu Nabi tak lalu. Nabi lalu belakang nak ajak orang pada tauhid. Tapi orang saja nak timur pada masuk pada mereka awal. Bersusahnya Nabi 13 tahun. 13 tahun duduk janja kalimah tauhid kepada orang. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan nama negeri Mekah. Wa walidin wa ma walada, dan bersumpah demi ibu yang melahirkan anak dan bapa yang menjaga anak. Nak boleh jadi satu orang anak, mak dia akan susah juga. Tak boleh menebut tak? Supaya orang mengejar susah kena ada atas dunia ni. Tak boleh kata menebut tak? Ibu yang melahirkan anak, walaupun dia kena lahirkan anak, tapi dia kena rasa susah. Patut ayah yang memelihara tu akan rasa susah. Dia kena pera bini dia lagi, kena pera anak dia lagi, kena cam gini lagi. Tanggungjawab dia bukan seorang dia saja. Dia kena fikir dia, fikir bini dia, fikir anak dia, fikir macam-macam fikir untuk jadi satu orang manusia. Tak kira dia Islam, tak kira dia kafir lah. Manusia susah tu kena ada dalam kehidupan. Jadi Allah bersumpah demi manusia yang memelihara anak, manusia yang melahirkan anak, dan wama waladan, dan anak yang dilahirkan. Untuk jadi manusia pula kat dia susah juga. Kalau dia nak jalan tu berapa kali gebah dia, budak kecil pun dia kena susah. Dia kena ada kaki, dia kena ada demam, dia kena ada susah untuk jadi manusia remaja. Kalau tanya satu orang, dia awak masa kecil dulu sampai besar ni tak ada pernah susah tak? Mana ada? Ada macam-macam susah nak jadi manusia. Allah kata, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami sengaja ciptakan manusia dalam kesusahan, supaya dia boleh susah untuk Allah Ta'ala. Sengaja Allah Ta'ala ciptakan manusia ni dalam kesusahan, supaya dia boleh biasa susah juga untuk Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala tak ada kata jadi manusia ni senang, sama dah. Bila sebut kata manusia, dia kena susah. Susah ni kena rasa. Berasa susah ni kena. Cuma wahai hamba, tolong susah untuk agama serta di dunia ni. Kamu tak akan susah buat selama-lama. Tapi kalau kamu tak susah kerana agama, ingat susah ni akan berada dalam kehidupan akhirat kamu bersama. Buat keputusan. Kalau nak susah untuk agama sementara ni, alhamdulillah lah. Habis mati kan, disambut oleh mereka kan syurga kamu lah. Mata orang cintik tunggu dulu. Tapi kalau tak susah kerana agama, ingat mu akan susah masa tu nak tubik pada tubuh kamu. Mu kena susah dalam alam barzakh, kamu kena susah di pada mahsyar, kamu kena susah sampai kena kamu kena. Mu kena kamu sanggup susah. Jadi ini cara Allah Ta'ala. Kemudian ini Zajrun. Orang kafir, dia lawan Nabi tu, dia banyak khutbah. Sekali buat pun-pun untuk lawan Nabi buat mesyuarat, dia kena waktu makan dan minum juga. Kita kata panggil rumah dia, mari kita mesyuarat macam mana dengan Muhammad ni. Kampung kita tak selesai ya gini. Orang mari ke Mekah ni tengok ada orang pamir pelik tak serupa dengan orang dalam ketempat. Malu semua kali kita buat kita buat mesyuarat. Lebih hantar juga. Banyak habis hantar untuk lawan Nabi. Allah beritahu, ayahsabu allayya qadira alaihi ahad. Apakah dia menyangka, ni Zajrul tegur kan? Apakah dia menyangka tidak ada satu orang berkuasa ke atas dia?
Tidak ada satu orang berkuasa atas dia, dia bebas melakukan apa saja. Yakni yaqulu, dia berkata, ahlaktu malan lubana, aku telah belanja banyak sekali harta untuk lawan Nabi. Aku telah belanja banyak sekali harta untuk lawan Nabi, dan aku telah berapi banyak harta untuk puja selain pada Allah. Suruh Nabi wali ni banyak mana? Nah, bukan murah. Pokok syirik ni dia tak ambil sikit duit, banyak. Bayar belakang. Jadi dia kata aku telah berapi banyak harta, tapi bukan untuk agama Allah, bersusah untuk lain, untuk lawan Nabi Muhammad SAW, untuk puja pahaman-pahaman syirik dia. Allah tak lebih tahu, ayahsabu allam yarahu ahad, adakah dia menyangka tidak ada satu orang pun tengok perbuatan ini sehingga dia akan bebas selamat daripada dia mati? Tidak gitu. Kami ciptakan dia dengan ada tujuan. Lalu apabila dia tidak sempurna tujuan maksud hidup dia, maka aku akan seksa dia. Jika dia sempurnakan tujuan hidup dia, aku akan bagi bahagia pada dia. Jangan dia hidup yang kata tidak ada seorang yang tengok, tidak ada seorang yang tahu. Jangan hidup macam itu. Allah sedang memerhati, Allah sedang tengok, dalam pengetahuan dan maklumat Allah semua sekali. Apabila Allah buat manusia ni, Allah akan kata ke neraka, akan kata ke syurga. Dia tak akan lepas dan selain pada dua tu. Sebab tu Allah kata, alam naj'al lahu ainain, tidakkah kami yang jadikan dia ada dua mata? Bukan jadi sendiri. Walisan satu keping lidah, wasyafatain dua bibir. Kami jadikan. Wa hadainahu najdain, dan kami tunjuk pada dia dua jalan. Kami tunjuk pada dia dua jalan. Dua jalan ni baik hak dunia atau baik hak akhirat. Kami tunjuk ke dia supaya dia pilih. Ada jalan dunia hak baik, ada buruk. Maka manusia pun dengan sebab ada pimpinan daripada dalam dia boleh pilih ni hak mana. Ni penawar, ni racun, ni baik, ni buruk, ni segar, ni buruk. Hak dunia. Begitu juga kami telah bagi pada dia pimpinan, tunjuk ajak pada dua jalan agama. Tidaklah kami tunjuk padanya pimpinan semasa dia duduk dunia ni dua jalan baik buruk di segi agama. Mana di segi dunia kami tunjuk, di segi agama kami tunjuk. Cuma di segi dunia ni yang bentuk takwini lah, kejadian sama rata. Semua orang ada belakang, supaya manusia tidak akan boleh berdalih di akhirat. Tak boleh memilih agama, tak faham, nak pilih tak boleh. Tuhan kata dah dunia mu boleh pilih baik buruk, segar dengan buruk. Maka agama lagi mudah boleh pilih, sebab dia akhirat ni agama tidak tahu kecuali aku ayat. Allah tak lebih tahu. Falaqtahamal aqabah. Dua terjemahan. Dia masih lagi tidak menempuh suatu kesusahan agama. Sini terjemah gitu. Dia masih lagi tidak menempuh satu kesusahan agama. Iaitu nisbah pada ifak. Kesusahan agama banyak, nisbah pada ifak. Lah ni orang kafir duduk kata dia mengambil harta banyak, tapi lawan Nabi belok akidah syirik. Memang banyak sungguh. Allah Ta'ala kata, kalau kau ambil benda lagu tu kamu memang ambil banyak, tapi natijah daripada Tuhan yang Tuhan tak redha. Sebab Tuhan buat benar kamu ni segala kata semua sekali ni, tidak nusuh kamu bebas dalam banyak harta, nusuh ikut Tuhan dalam banyak harta. Jadi Allah kata falaqtahamal aqabah, dia tidak menempuh benda susah sungguh lagi. Susah sungguh untuk infak dia panggil. Susah sungguh untuk infak. Asal aqabah ni jalan paling payah nak ke bukit. Dia ada jalan mudah, ada jalan payah. Jadi jalan payah dia panggil aqabah. Ni sebab pada naik bukit. Jadi dia tidak naik bukit payah lagi. Wa ma adraka mal aqabah. Kamu tahukah apa itu jalan payah, jalan sukar dalam agama ni? Ni sebab pada infak, iaitu fakku raqabah. Pertama, merdeka hamba. Kedua, it'am atau it'amu fi yaumin dhi masghabah, memberi makan pada hari yang dia lapar. Memberi makan pula yatiman la maqrabah, orang yatim, anak yatim yang hampir ke keluarga, hampir di segi kerabat. Masa lapar bagi makan pada anak yatim yang dekat di segi keturunan.
Sebab apa Allah Ta'ala kata dekat betul ni? Sebab anak yatim ni, cara dia, orang dia orang luar, anak yatim gitulah, tidak cara mana. Cara sungguh pada anak yatim biasanya waris kerabat dia akan rasa sifat. Ini juga Allah Ta'ala beritahu, susah yang kena dia tempuh di segi infak ni. Merdeka hamba bagi makan ketika lapar kepada anak yatim dan au miskinan dan matarba, atau kepada orang miskin yang ada tanah saja rumah dia, tak ada dalam. Tak. Kita kata geladangnya mana duduk tidak ada tempat rumah ke apa, miskin. Thumma kana minal ladina amanu. Ini thumma ni takkid zikriah. Begitu juga orang yang beriman, wa tawassaw bis sabri, dan berpesan semasa dunia sabar dalam taat. Berpesan semasa dunia ni sabarlah dalam taat. Wa tawassaw bil marhamah, dan berpesan supaya ada kasih sayang. Kerana wujud kasih sayang ni, maka manusia akan ajar orang lain agama. Kalau tak ada kasih sayang, nafsi-nafsi. Ulaika ashabul maimanah, mereka itulah golongan yang dapat buku amal dengan tangan kanan. Semoga Allah Ta'ala pilih kita semua. Takhwifu qarawi. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masyam. Dan orang-orang kufur akan ayat kami, wahyu-wahyu yang kami turunkan, dia kufur Allah. Hum ashabul masyamah, mereka sebenarnya akan dapat buku amal dengan tangan kiri. Orang ni alaihim narum usalatun, ke atas mereka api yang tertutup rapat. Mutabbaqah ataupun mughallaqatul abwab, tutup segala pintu. Api duduk dalam, pintu tutup. Kita lah ni ada jenis kuyuk, nak suruh mudah masuk, bubuh dalam tu kaki kah. Tak, hak sepatut 3 jam 20 minit. Memang gelap. Allah Ta'ala kata, Allah bubuh dia dalam neraka muhsadah, maksudnya ditutup rapat. Segala pintu dalam neraka dia tak ada buka. Kalau kita nampak pada dia, bukan atas raja mana, bukan bawah raja mana, bukan saya mana, tak semua seperti itu. Sebab dia tidak ingin bersusah payah dalam dunia dulu untuk agama Allah. Surah Asy-Syams